Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil. Sadaqallahul azim. Walau sya'allahu ma asyraku, dan kalaulah Allah menghendaki nescaya mereka tidak mempersekutukan Allah. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan kami tidak menjadikan engkau wahai Muhammad penjaga dan pengawal mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan engkau pula bukanlah wakil yang menguruskan hal-hal mereka, kerana semuanya itu terserah kepada Allah semata-mata. Ayat ini menyatakan beberapa perkara dalam ini, dan masih berkaitan dengan ayat-ayat yang menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah sebelum ini. Telah dinyatakan dalil-dalil kebesaran Allah dan keagungannya pada alam ini. Kita sudah sebutkan sebelum ini, di langit, di bumi, pokok-pokok, tumbuhan, lautan, daratan, dan berbagai lagi. Dinyatakan sudah cukup sebenarnya bagi manusia untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah cukup. Sudah cukup. Bukan saja dengan melihat semuanya ini, satu saja ambil, kita lihat semut saja, tak payahlah besar-besar yang besar-besar bukit bukau, langit dan bumi, tak payah. Tengok seekor semut saja sudah cukup untuk menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan yang menciptakannya dan menjaga kepentingannya. Jadi kalau begitu banyak sekali, sama ada ayat yang dibaca ataupun ayat yang dilihat, ayat yang didengar, mengapa manusia masih lagi tidak mengakui kebesaran Allah? Mereka masih lagi syirik. Mengapa? Sebab adakah kerana tidak cukup dalil-dalilnya, ataupun adakah kerana kelemahan yang ada pada manusia ini? Kelemahan ini menjadikan mereka ini tak cukup akal, ataupun mereka ini sama dengan kedudukannya dengan hayawan yang bukan manusia, begitukah? Ataupun manusia ini sama dengan kayu dan batu? Tidak, manusia ini adalah manusia yang dicipta Allah dan dimuliakannya. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan manusia, anak-anak Adam ini. Kami berikannya akal, kami berikan kepadanya keupayaan, kami jadikannya sebagai sayyidul kaun, penghulu bagi alam ini. Langit bumi diciptakan untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, kami permudahkan kepada manusia ini semua sekali. Jadi mereka ini ketua, mereka ini penghulu. Jadilah sebagai hamba Allah yang istimewa, sebagai Allah yang mengakui kebesaran Allah. Mengapa masih ada lagi manusia yang syirik? Mengapa yang masih ada lagi kayu batu yang dipersamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Kerana jawabnya di sini, walau sya'allahu ma asyraku, kalau Allah menghendaki nescaya mereka tidak mempersekutukannya. Allah tidak menghendaki, artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukannya, dengan sebab dia sudah ada akal, dia sudah ada fikiran, dia sudah cerdik. Manusia ini istimewa. Jadi kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai masyiahnya. Masyiah Allah, kehendak Allah tidak ada. Allah tidak kehendak. Allah tidak mahu manusia ini dipaksa dia supaya beribadat kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Masyiah Allah tak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala mahu, Tuhan boleh buat manusia ini seperti batu. Batu tidak ada yang kufur kepada Allah, tapi batu, manusia tidak batu. Tidak ada di kalangan batu, kayu batu, pokok-pokok yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi, ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya barang-barang yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya sujud kepada Allah belaka. Tak ada yang sujud kepada yang lain-lain.
Sebab Allah mahu mereka itu tunduk patuh kepada Allah semuanya tanpa kecuali. Tapi manusia tidak. Manusia tidak. Manusia diberikan kepadanya hakul ikhtiar, hak untuk memilih. Nak pilih Tuhan ke nak pilih berhala, nak pilih kayu batu ke nak pilih manusia ke nak pilih siapa untuk disembah. Untuk disembah, dipilih. Bila manusia itu memilih dengan akalnya, dengan perasaannya, dia rasanya berpuas hati. Berpuas hati, Allah kata pergi. Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk pergi, tapi Tuhan tidak redha. Allah tidak redha kepadanya. Allah tidak redha kerana nantinya dia akan sumak neraka. Sumak neraka kalau dia redha, dia masuk dalam surga. Dia tidak redha. Jadi oleh kerana itu pergilah. Ke mana kamu nak pergi? Ini dia punya dasar kebebasan yang berkali-kali dinyatakan dalam Al-Quran. La ikraha fiddin. Di sini duduknya, la ikraha, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau ada Tuhan nak paksa jadi macam mana? Manusia ambil saja batu untuk disembah, dia kena petir terus, mati terus. Ni nampaknya tak ada lah manusia dipaksa sungguh lah kalau macam tu. Cuba saja mempersekutukan Allah, akidah mereka sudah rosak hari itu juga mereka jadi bengong. Umpamanya manusia hari itu juga manusia mati. Barangkali tak adalah itu tidak ada masyiah Allah. Masyiah Allah lain. Di sini masyiah Allah tidak ada pada paksaan memaksa manusia. Walau sya'allahu ma asyraku, kalaulah Allah menghendaki nescaya mereka tidak mempersekutukannya. Ayat ini pertama sekali memberi rasa ketenangan hidup bergaul dengan orang bukan Islam. Kita dibenarkan bergaul dengan mereka, tetapi pergaulan mereka kita tidak menjadi orang Islam, sepatutnya tidak terikut-ikut dengan mereka. Islam yang mempengaruhi mereka. Bergaul dengan mereka Islam yang akan menguasai dalam masyarakat, bukan kufur yang menjakiti manusia, menjakiti orang Islam. Sepatutnya tidak begitu. Penulis menyebutkan seperti Said Qutb, dia kata ikan di lautan masin tak masin selagi dia hidup. Dia masin setelah dia mati dan diisi garam atasnya. Dia masin. Waktu dia hidup dalam laut dia tak masin sebab dia hidup. Masyarakat Islam juga katanya sepatutnya begitu. Tidak akan menjadi kufur walaupun duduk di tengah-tengah masyarakat kufur. Tak akan jadi kufur sebab Islam hidup. Hanyalah Islam yang sudah mati, bila masuk dalam masyarakat kafir turut menjadi kafir. Ini masyarakat yang sudah mati. Kalau ikan yang sudah mati, yang sudah dikeringkannya, barulah dia masin. Tapi sewaktu dia hidup di dalam laut, lahir di dalam laut, takkan masin. Katanya, walau sya'allahu ma asyraku, dan kalaulah Allah menghendaki nescaya tidak mempersekutukannya. Ini memberi suatu kepuasan, suatu rasa senang hidup. Nabi SAW merasakan senang kerana orang kafir ada Yahudi menjadi Yahudi, tetap terus dengan Yahudinya, Nasara dengan yang Nasaranya. Mengapa setelah kebangkitan Nabi Muhammad ini tidak semuanya Islam? Tidak semuanya, malah Nabi memerintah orang kafir, Nabi memerintah juga orang Islam. Hukum Islam menguasai orang Islam dan bukan Islam. Undang-undang Islam mengatakan lahum ma lil muslimina wa alaihim ma 'alal muslimin. Mereka orang kafir dapat seperti mana orang Islam dapat, dan undang-undang mengenakan ke atas mereka sebagaimana dia mengenakan ke atas orang Islam. Undang-undang tanpa mengira siapa pun. Hudud kena semua tanpa mengira sama ada Islam atau bukan Islam. Hak yang patut mereka dapat. Sepatutnya kalau mereka buka tanah hutan, orang Islam dapat. Kalau dia bekerja seumpama itu, mereka juga akan dapat. Mengapa? Lahum malil muslimin. Mereka beroleh manfaat seperti mana orang Islam dapat, kerana mereka membayar jizyah. Mereka membayar cukai hidup, cukai untuk hidup. Cukai ini untuk belanja keselamatan mereka, untuk belanja kepentingan mereka. Tetapi undang-undang Islam tanpa dikecuali kepada siapa pun. Walau sya'allahu ma asyraku, kalaulah Allah menghendaki nescaya mereka tidak syirik. Mengapa mereka tidak syirik kalau Allah kehendaki? Allah guna kuasa lain, jadikan mereka itu kayu batu, cabut akal, buang fikiran, jadikan mereka ini sebagai makhluk yang makan minum saja, fikir tak boleh. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan kami tidak menjadikan engkau wahai Muhammad penjaga dan pengawal mereka. Ayat ini membayangkan Nabi kita SAW ingin bekerja sehinggalah dia melihat semua orang Islam,
semua tidak ada lagi yang kafir, tidak ada lagi yang memusuhi Islam. Nabi mahu bekerja dan Nabi tidak akan berputus asa dalam tugas ini. Tetapi Allah menjawab, wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. Kami tidak jadikan engkau menjaga dan mengawal mereka. Tak boleh jika mereka nak berjudi, aku tidak jadikan kamu ni pegang tangan mereka. Pegang tangan mereka, jangan berjudi, tarik mereka balik ke rumah. Tidak, itu bukan tugas kamu, Nabi. Jadi kalau begitu Nabi boleh rehat sikit, boleh rehat. Kalau tidak, bagaimana untuk rehat? Nak jaga seluruh manusia dalam dunia ini supaya semuanya sujud kepada Allah. Bila dengar saja suara azan, semuanya berduyun-duyun datang ke masjid umpamanya. Nabi ingin melihat begitu, tetapi Allah tidak menghendaki begitu. Pergilah, yang nak pergi masjid, pergilah. Tak mahu pergi masjid, apa boleh buat? Semuanya ada peraturan-peraturan yang ditentukan. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan kami tidak menjadikan engkau 'alaihim, ke atas mereka, hafiza, jaga dan kawal. Jadi bila Nabi tidak jaga, Nabi tidak kawal, Nabi tidak kawal akidah mereka, Nabi tidak jaga. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan kepada mereka, memberi kefahaman mereka, dakwah mereka, tabligh kepada mereka, beritahu kepada mereka. Jadikan akal sebagai saluran untuk berfikir. Tidak mengajak mereka masuk Islam secara membuta tuli, tidak. Fikir, faham apa itu Tuhan, faham apa itu Islam, faham apa itu undang-undang, faham. Jika mereka ingin langgar juga, itu masalah mereka. Hukuman akan menunggu mereka jika mereka hidup dalam dunia ini mereka kufur, syirik. Jika mereka dikenakan tindakan undang-undang di dunia, sebenarnya tindakan di dunia ini bukan segala-galanya, tindakan di akhirat akan menunggu mereka. Jika akidah mereka kufur, Islam tidak bertindak membunuh mereka kerana mereka kufur, tidak, kerana mereka mengkhianati masyarakat Islam. Jika mereka mengkhianati masyarakat Islam, hukumannya bunuh. Murtad tidak dibunuh kerana murtad, tidak, tetapi kerana mereka mengacau akidah orang lain, kerana mereka menjadikan syirik itu, murtad itu untuk mempengaruhi supaya orang lain turut menjadi murtad, mereka akan dibunuh. Semata-mata murtad. Siapa tahu seorang itu murtad? Murtad tidak bermula daripada dia bercakap orang lain bahawa dia keluar Islam, tidak. Hasrat untuk keluar Islam, sudah keluar Islam, sama ada orang tahu ataupun tidak tahu. Jadi pada ketika itu murtad itu siapa akan bertindak? Allah yang bertindak terhadap mereka. Allah bertindak bagaimana? Bertindak pada hari akhirat dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan kami tidak menjadikan engkau wahai Muhammad penjaga dan pengawal mereka. Kalau kamu menjadi penjaga dan pengawal mereka, apa akan jadi? Jadilah Nabi Muhammad sebenarnya kerjanya tak ada untuk jaga setiap orang, siang malam nak jaga setiap orang, di luar keupayaan Nabi. Di luar, Nabi tidak jadikan begitu. Sebab itulah Nabi SAW tidak ada penguat kuasa. Sebab itulah Nabi SAW tidak ada pengawal bagi dirinya. Bila-bila masa kaya sahabat datang nak minta duit, dia boleh datang minta dan terus berjumpa dengan Nabi, dia dapat sesuatu yang dia ingin minta. Nabi seorang manusia yang paling besar sekali. Bila-bila masa dia boleh bertemu dengan Nabi, sama ada di masjid ataupun di dalam rumah, mana-mana daripada isterinya. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Engkau pula bukanlah wakil yang menguruskan hal-hal mereka, kerana semuanya itu terserah kepada Allah. Engkau tidak lagi menjadi wakil untuk menguruskan hal mereka. Kalau mereka tak semayang, kamu boleh semayang untuk mereka, kamu boleh berdoa untuk mereka, kamu doa kepada mereka supaya diampuni dosa. Tidak begitu. Jadi kalau macam tu, Nabi kalau ingin tahlil sajalah, tiap-tiap hari pergi tahlil sana, pergi tahlil sini. Nabi tidak wakil kepada mereka. Mereka tahlil sendiri, semayang sendiri, beribadat sendiri, semuanya sendiri. Anta 'alaihim biwakil, ma anta 'alaihim biwakil. Jadi kalau begitu, ruang lingkup dalam Islam ini, kerja sebagai seorang pendakwah, kerja sebagai seorang mubaligh begitu jelas sekali, iaitu membuka pemikiran masyarakat, membawa kepada mereka kefahaman yang sebenar. Siapa diri mereka ialah hamba kepada Allah. Siapa Tuhan? Setakat itu cukuplah. Buka segala kemudahan untuk mereka beriman kepada Allah. Buka jalan, beri bantuan, lengkapkan segala jalan-jalan ini. Maka jika keadaan ini berjalan dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan datang dan kembali kepada Allah. Senang saja dalam hal-hal yang seumpama ini. Seterusnya, wala tasubbul ladzi